Okey, kita ada masa lagi, saya ceritalah petang ni. Semoga majlis ni jadi majlis ilmu sikit untuk tuan-tuan. Saya ceritalah 2 kali perjalanan saya ke Jordan, ke Masjid Al-Aqsa dan ke Tel Aviv, Israel. Tahun 2005 dan tahun 2007, 2008. Saya pun dah boleh lupa dengan umur tua ni. Saya rasa tahun 2008 sebab saya pergi tu meraih Israel tengah naikkan 40 tahun menduduki Masjid Al-Aqsa. Semalam saya cerita sepadan, banyak orang dengar tak? Dia nak cerita tentang ni bang, 60 komando di Jordan. Okey, Pintu Singa. Saya cerita pada saudara tentang perjuangan di Pintu Singa. Saya pendekkan bila saya sampai, saya adalah tempat-tempat yang saya suka. Mula saya cerita dulu pada saudara. Bila kita masuk, yang pertama, kita nak buat solat tahiyatul masjid. Mestilah kita masuk pada masjid Saidina Umar ataupun masjid Kubah Biru. Itu masjid utama yang sekarang orang sebut sebagai Masjid Al-Aqsa. Tapi sebenarnya Masjid Al-Aqsa merujuk kepada seluruh kawasan Tanah Haram Al-Syarif, iaitu 144,000 meter persegi. Saya dulu sebut 10 padang bola, susah nak dibayangkan. Dia adalah 144,000 meter persegi. Itulah keluasan Masjid Al-Aqsa yang berada di Kota Lama. Dan tentulah semua orang akan masuk, terus wuduk, dan kita akan sembahyang solat. Kalau solat waktu, kita solat waktu. Tapi kita solat tahiyatul masjid dulu sebab kita masuk dalam masjid yang ketiga paling suci. Kita masuk, kita solat. Lepas tu kalau kita sempat solat waktu, kita sertai solat waktu kerana mereka adalah imam Al-Sunnah wal Jamaah. Tak ada masalah. Okay? Kita sembahyang dengan mereka. Dan kemudian kita jamaklah solat kita kalau kita nak solat jamak. Kelebihan kita masuk di situ, tuan-tuan, saya cerita pada saudara tentang lebihnya Masjid Kubah Biru. Walaupun yang menonjol adalah Masjid As-Sakrah ataupun Masjid Kubah Batu, tapi Masjid Kubah Biru ni juga dikenali dengan nama Masjid Saidina Umar, kerana Umar yang mengarahkan pembinaan dia. Satu yang Allah bagi pada kita, itulah mendongak ke atas yang paling indah dalam hidup. Kalau saudara pergi, saudara ada rezeki. Kalau mungkin saudara pergi lain yang saudara, saya adalah berdiri, itulah pertama sekali kita mendongak. Kita dan akan dapat melihat kerana senarai tulisan-tulisan di atas khat dia tu adalah tulisan-tulisan mengenai nama sahabat-sahabat Nabi. Bila kita bangun, dia jadi semacam, tuan-tuan. Dia akan tengok, sebab selalu kita naik di Malaysia adalah khat-khat petikan Al-Quran. Tunaikanlah solat, bayarkanlah zakat, kan kita jumpa ayat-ayat tu. Tapi di dalam Masjid Saidina Umar, orang yang dulunya tu dia entah macam mana, tuan-tuan, saya tak baca sejarah dia. Mereka memilih untuk menulis senarai nama-nama sahabat Rasul. Jadi bila kita naik, kita rasa seolah-olah, ya Allah, telah aku sampai di satu tempat yang semua sahabat terkumpul di sini. Kerana Mekah dan Madinah menjadi milik Islam di zaman Rasulullah. Tetapi Masjidil Aqsa menjadi milik Islam di zaman sahabat. Kerana selepas Nabi wafat tahun 632 Masihi, tahun 634, 2 tahun selepas Nabi wafat, barulah kita dapat mengambil Masjid Al-Aqsa. Berarti itu disebut nama sahabat. Beza dia kerana kita masuk, kita tahu perbezaan dia. Kerana perjuangan mendapatkan masjid ni pada tahun 634 Masihi, iaitu 12 tahun selepas Nabi wafat. 2 tahun selepas Nabi wafat dan 12 tahun selepas peristiwa Isra' Mi'raj, maka dapat kepada Islam. Satu. Kemudian kita akan jalanlah pergi solat tempat kedua. Dah tentulah kita pergi patah balik, kita nak melawat tempat. Dan kan saya solat di Masjid Kubah Biru, tempat Nabi Isra', iaitu dia berisra' daripada Mekah sampai ke kota Masjid Al-Aqsa, dia turun di situ. Maka itu masjid pertama. Kita akan pergi jalan lebih kurang dalam 500 meter, 600 meter tu, kita jumpa masjid kedua yang kubah kuning tu, yang kami buat baju tu, iaitu Dome of the Rock ataupun As-Sakrah ni. Kita jumpa kubah batu, kita akan solat. Kubah batu ni, dalam dia, tuan-tuan, 3/4 adalah puncak gunung. Dia buat kubah, dia tutup puncak gunung, kerana di puncak itulah Nabi berdiri dan bermikraj ke Sidratul Muntaha. Okey, setengah sebut langit ke-7, tapi para ulama lebih mengatakan Sidratul Muntaha ayat 4. Dia naik, kita pun solat 2 rakaat dekat situ. Di situ pula daripada solat 2 rakaat, dalam kawasan kubah yang sama ada gua, tempat Nabi menyelesaikan solat yang terakhir sebelum bermikraj ke Sidratul Muntaha. Kita solat dekat situ. Habis solat kat situ, kita keluar. Kita akan pergi kepada Masjid Malik bin Marwan, iaitu masjid yang dituntut oleh orang Yahudi sekarang. Kerana Malik bin Marwan tu menyiapkan masjid yang tak lengkap, yang dibina oleh Masjid Jin zaman Nabi Sulaiman. Itu yang mereka nak.
Kerana masjid itulah mereka anggap kuil Haikal Sulaiman. Yang orang Yahudi kata kami nak masjid tu. Sebab sekarang tu dia buat Wailing Wall. Wailing Wall tu dia duduk tangguk dekat Wailing Wall tu. Dia menganggap bahawa ya Allah, wajahmu kami yang sekarang kami perjuangkan untuk melihat wajahmu. Dan wajahmu berada di sebalik tembok ni. Kerana sebalik tembok itulah Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa yang mereka nak bukan Masjid Kubah Biru. Yang mereka nak adalah di bawah Kubah Biru tu. Di mana di Masjid Kubah Biru tu di bawahnya lebih luas. Dibina Masjid Malik bin Marwan. Masjid bin Marwan tu adalah yang tiang-tiang dia saya dah dapat lihat lagi. Tiang-tiang batu lama yang dibangunkan oleh jin dalam cerita Nabi Sulaiman nak bina masjid tu, rumah suci tu. Waktu tu dipanggil rumah suci. Saudara solat di situ. Kemudian saudara akan pergi bersolat di Masjid Burak. Masjid Burak kecil saudara solat. Pada perang tahun 1967, setelah orang-orang Islam, setelah orang-orang Mesir, Syria, Lebanon dan Jordan ditipu kerana mereka tidak mendapat bantuan ketenteraan daripada negara-negara Arab yang lain yang pada awalnya berjanji nak menyertai perang tersebut, tetapi di atas pesona Amerika dan juga perjanjian minyak dan juga kerana monarki takut mereka diganggu oleh kuasa barat, maka negara-negara Arab monarki menarik sokongan. Jadi berperanglah 4 negara ni, iaitu Muslim yang berada di Mesir yang dipimpin oleh Anwar Sadat. Berperanglah orang-orang Islam Lebanon pada waktu itu yang kebanyakan Hezbollah yang berada di sempadan Israel. Berperanglah orang-orang Syria yang dipimpin oleh bapa Bashar iaitu Hafiz al-Assad. Dan berjuanglah orang-orang di Jordan yang dipimpin oleh bapaknya kepada King Abdullah sekarang iaitu King Hussein. Perang. Bila perang tuan-tuan, 6 hari ya tentera Islam kalah. Iaitu perang bermula 5 hari bulan Jun dan pada 10 hari bulan Jun angkat tangan surrender. Tahun 67. Tetapi bila saya sampai di pintu singa ni kalau kita masuk tuan-tuan, tu kita jumpa Masjid Nabi Daud. Dia ada banyak pintu. Pintu singa tak dikawal ketat. Yang gambar saya dengan polis Israel tu nak masuk Masjid Al-Aqsa, pintu yang lain pula. Sebab kota lama ni dia petak. Dia petak Islam dekat sini. Islam kontrol dekat sini, sebelah hujung tu Yahudi ambil. Yang duk Wailing Wall dengan sekolah tahfiz Torah dia tu. Hafal kitab Hebrew tu. Di sebelah sini pula dapat kepada orang Kristian, kerana di sanalah terdapat gereja di mana orang Kristian percaya Isa disalib dan orang Kristian percaya Isa dikebumikan. Dalam Islam tak, Isa diangkat naik ke langit. Okey? Jadi kita nak menghadap pintu singa ni, kita masuk je pintu singa, kita akan jumpa Masjid Nabi Daud. Di mana itulah di atas bumbungnya Ben Gurion. Ketika itu Perdana Menteri Israel dalam perang tahun 67 adalah seorang Yahudi bernama Ben Gurion. Dalam perang tu kalau saudara boleh tengok dinding-dinding dia, walaupun perang tu tahun 67, saya pergi perang tu tahun 67, saya pergi tahun 2008, iaitu dah 40 tahun dah Yahudi menduduki bumi Israel. Tahun 2007 Yahudi dah menduduki bumi Israel. Kesan tembakan tu, jadi cerita lisannya tu, di atas itulah pintu terakhir mereka nak pertahankan kota lama kan, pasal Yahudi datang nak serang dalam perang tahun 67, takut masuk ke tempat suci. Berarti ketika itu kawasan Masjid Nabi Daud tu semua lagi masih milik orang Islam. Okey, maksudnya Haram Asy-Syarif ni kemungkinan lebih luas, tetapi akhirnya selepas kalah perang kita gazetkan dekat kawasan tu je 144,000 kilometer. Berarti Haram Asy-Syarif tu termasuk tanah Masjid Nabi Daud yang dia orang dapat ambil. Jadi bila berlaku tembak-menembak di situ, walaupun dah kalah perang, dikatakan 60 komando Jordan dan berpuluh-puluh pejuang Palestin tetap berjuang. Walaupun kata ada perintah surrender perang, tapi mereka memilih pada waktu tu jihad. Berarti setiap orang yang memijak bumi itu, dia akan pegang pada Saladin Ayyubi. Berarti kalau menyerah pun, buat apa baik mati. Syahid seperti mana Saladin Ayyubi dan tenteranya. Jadi diorang ni perang, tembak. Dan kawasan pintu singa lah yang tak dapat ditembusi oleh tentera Yahudi, dan paling lambat dia orang menang. Yahudi marah kerana mereka dah boleh menewaskan tentera Arab dalam tempoh 72 jam dah nak dapat dah, tapi perang dekat situ katanya memakan masa lebih pada 1 hari nak masuk ambil pintu singa tu. Dia panggil Lion Gates tu. Dia perang tembak, saudara nampaklah kesan-kesan tembakan dekat situ. Sebab tu apabila mereka berjaya membunuh semua komando Palestin dan semua komando Jordan yang berjuang tanpa menyerah kalah, yang lain berundur, dah kalah perang berundur, surrender berundur, tanah Yahudi ambil. Tapi mereka berperang hinggalah ke yang terakhir di pintu singa. Bila saudara masuk, bila Ben Gurion menang, dia punya marah tuan-tuan, korang pertahan sangat Masjid Nabi Daud ni. Dia bina pejabat dia atau bumbung Masjid Nabi Daud.
Saya naik tengok pejabat dia tuan masuk sampai dalam. Saya kata celaka Ben Gurion ni, punya jahat hati seorang Yahudi. Di bawah tu makam Nabi Daud. Daud tu king dia orang. Sebab dalam orang Yahudi, Sulaiman dan Daud tidak dianggap Nabi. Dia dianggap king, raja. Sebab tu dia panggil King David dan juga King Solomon. Jadi di bawah makamnya tu dah dikuasai oleh orang Yahudi lah. Jadi bila saya masuk pun, nak dapat kebenaran untuk pergi berdiri di depan makam Nabi Daud ni, kena melalui Yahudi. Yahudi yang jaga tu yang topi kecil tu, yang mazhab topi kecil, bukan kefiah tau. Dia pakai topi petak kecil yang tangan dia berikat tali. Dia ada banyak bani, 12 bani. Yang mengawal masjid Nabi Daud adalah bani yang tu lah, yang pakai seluar parah lutut. Lepas tu baju dia tak ada tangan dan dia belit tali sampai ke ni, dan dia menggunakan topi kecil, bukan kefah. Kefah tu biasa Yahudi, ni yang topi kecil, topi petak kecil. Dia jaga. Saya pun masuk, dia dengan wajah macam nak bagi tak bagi je, dia masuk. Ben Gurion ni pejabat dia atas bumbung yang di bawahnya adalah makam Nabi Daud. Untuk kita orang Islam ni, kita berasa sedih lah. Itu Nabi, takkanlah kamu bina pejabat yang sehari-hari kamu duduk dekat pejabat tu, kaki kamu menghadap ke di bawahnya adalah makam Nabi Daud. Dia bina kerana marahkan dia. Itulah tempat yang dia tak boleh terima hakikat, di mana orang Islam tak berundur tapi berjuang hingga ketitisan darah terakhir. Marah dia. Dapat punya luas tanah Baitul Maqdis tu dibina pejabat atas makam Nabi Daud. Satu, kerana mereka dapat kembali makam masjid yang menjadi makam raja mereka. Yang kedua, kerana itulah pintu terakhir. Kerana pintu yang lain tu semua dia orang dapat kalahkan. Kebetulan pintu singa tu, Lion Gate tu yang paling lambat untuk mereka takluk. Itu saya cerita pada saudara bahawa bila sampai dekat situ, saya fikir kata siapa saja orang yang boleh mengimbau perjuangan Salahuddin dan sampai perjuangan Komando Wazir, saudara mesti menangis. Dia tak menangis, dia kalau turun bawah menangis jadi Yahudi tuan-tuan. Pasal makam Nabi Daud tu dibelah dua. Dibelah dua, dia letak kain. Kecil je masjidnya. Masjid, kita panggil masjid lah. Tapi lah tak boleh solat dah pasal orang Yahudi ambil alih. Dia belah dua. Yang belah perempuan, dia akan meraung di bahagian kaki Nabi Daud untuk minta ampun kerana pernah meninggalkan bumi Yahudi. Walaupun Nabi Daud mengatakan itu bumi mereka. Jadi mereka tinggalkan bumi Yahudi kan lama. Mereka tinggalkan antara 1000 ke 3000 tahun. Kemudian mereka balik pada dia menangislah kat Nabi Daud tu, konon ni tahun 67 baru kami datang ambil balik tanah, dia meraung kat kaki. Yang lelaki meraung kat depan. Kita tak boleh meraung, kalau meraung jatuh Yahudi. Maka saya pun naik tangga, naik ke atas bahagian pejabat lah. Di situlah tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh kawal air mata lah. Sebab kita tengok, mengingatkan 60 orang yang taat tu. Walaupun sampai satu masa tu tuan-tuan, dia orang dah boleh balik dengan selamat sebab dah mengaku kalah. Tapi 60 komando Jordan dan berpuluh-puluh komando Yahudi bertembak-tembak sampai semuanya gugur syahid. Di mana sebahagian besar kubu yang mereka pertahankan adalah berlari antara bumbung masjid tu dengan tembok. Sebab dia kota lama kan, bumbung masjid, tembok. Dia orang berperang sebab askar Yahudi akan masuk daripada luar. Kebetulan itulah tembok lama kota yang dibangunkan beribu tahun. Jadi batu-batu dia adalah batu lama. Jadi bila kita ingat berdiri atas makam, saya masih ingatlah berdiri tu tuan-tuan, terasa macam saya tak boleh lupa memori tu lah. Bukanlah saya nak taksub kepada masjid tu lah. Saya pergi ke Mekah pun banyak masjid yang saya tak singgah. Saya hanya pergi kepada Masjid Aqsa, Masjid Nabi je. Masjid Quba saya tak masuk sebab terlampau panas, saya tak tahan. Suhu dia waktu tu 40 lebih. Saya nak jaga kesihatan, saya menunaikan haji dalam keadaan sihat. Tempat-tempat yang badan saya tak boleh carry, saya tak ziarah. Saya tak naik Jambar Rahmah, semua saya tak naik. Jabal Rahmah semua saya tak naik. Sebab saya nak fokus untuk buat urusan wajib dalam keadaan bertenaga. Jadi mana ziarah-ziarah yang saya rasa kalau datang lain saya nak buat umrah, saya akan ziarah. Untuk haji saya fokus betul. Jadi saya tak naik. Tapi saya cerita dekat saudara, kalaulah kita masuk kita masuk ke Masjid Kubah Biru atau Masjid Saidina Umar, hormat kita pada sahabat. Sejak tu tuan-tuan, bila balik orang sebut nama sahabat, saya akan rasa macam nak menitik mata. Apatah lagi kalau orang cela, kita akan jadi lagi marah. Sebab kita melihat bahawa itulah satu-satu masjid yang saya pernah masuk, nama-nama sahabat Nabi semua ditulis dalam khat yang indah pada dinding-dinding masjid. Bila kita dongak tu kita terkejut, baru kita tahu, oh aku lupa nama dia ni. Oh dia ni pun ada sini, dia ni pun ada sini. Nama-nama sahabat dicatatkan. Bila kita pergi kepada Malik bin Marwan, pesona masjid tu, masjid yang sekarang ni nak direbut Yahudi sebagai Haikal Sulaiman. Masjid Malik bin Marwan ni tuan-tuan, dia besar. Pasal apa? Saudara nampak atas bumbung tu satu masjid kan? Malik bin Marwan tu daripada Wailing Wall tu bawa sampai ke hujung ni, jadi 100 panjangnya tu semuanya masjid, keseluruhan bawah tu 5,000 jemaah boleh sembahyang. Besar tak besar? Saudara masuk Malik bin Marwan, dia kebanyakannya orang-orang Sunni, tak banyak.
dia banyak orang Syiah. Orang Syiah membina pelantar-pelantar kecil di atas Masjid Malik bin Marwan dan mereka mengadakan khatam Quran di situ. Kebiasaannya mereka masuk dan mereka akan keluar lepas khatamnya. Jadi anak-anak dia datang bawa susu, bawa tamar, bawa air kepada keluarga, selalunya keluarga lah, 5-6 orang duduk khatam Quran. Anak-anak dia yang lebih muda ni menjadi tukang untuk bawa air, bawa makan kepada ayah mereka, menyambung supaya mereka boleh pulang dalam keadaan telah mengkhatam Quran di balik Masjid bin Marwan yang mereka anggap sebagai Masjid Sulaiman tu. Kalau saudara masuk ke Masjid Burak ni, saudara, saya bagi tahulah, kalau saudara nak masuk ke Masjid Burak, lebih dia, kalaulah saudara rasa saudara ada seorang yang saudara musuhi dan saudara tak tahu apa sebab saudara benci pada orang tu, di masjid tu niatnya itu adalah yang terbaik, adalah itu. Di mana apabila saudara niat je, kalau Allah izin niat tu, insya-Allah saudara keluar je, lupa kebencian tu tak ada. Kalau lah kita ni manusia biasa kan, dia syaitan, dia berbisik-bisik dalam hati tentang benci, marah, dendam kita pada orang tertentu. Tapi kelebihan Masjid Burak tu, bila saya sampai tu, orang tu dah pesan, penjaga Masjid Burak tu, bila saya bagi duit pada anak dia orang Palestin, dia tak minta duit. Tapi di depan tu kan jajan banyak, ada orang jual apa yang pusing-pusing gula tu, apa kita panggil candy gula tu, saya selalu tak kerti nak sebut, gula kapas. Jadi oleh kerana bapak dia bagi kunci kepada anak dia untuk buka kunci supaya saya boleh masuk ke Masjid Burak, saya kesian kat budak tu, saya bagilah duit, saya tak ingat berapa lah shekel, sebab kita guna mata wang Israel lah shekel. Jadi bila budak tu pergi, orang ni tuan-tuan, saya beritahu bukanlah nak tunjuk saya baik. Tuan pergi mana-mana pun tuan-tuan, sedekah akan menyebabkan orang menilai anda. Tu tip dia banyak. Nanti saya cerita pula macam mana saya dapat kain daripada makam Nabi Daud alaihissalam. Bila Nabi Musa alaihissalam, saya cerita je. Orang lain tak, dia kata seumur dia duduk situ 40 tahun lebih jaga, saya ni tak sampai orang ke-10 yang dia bagi kain tu. Dia cerita pula. Bila saya bagi sedekah je, saya bukan bagi sedekah apa, saya kesian kan, saya tengah duduk shoot budak tu ikut saya, dia tak tahu cakap Arab. Ni budak lain pula tau, bukan budak yang saya marah tu, anak penjaga aku, dia bawa kunci nak bagi saya masuk. Saya bagi dia beli duit, saya pergi beli gula-gula tu lah, sebab saya rasa saya tunjuk jam, saya akan lama kat bawah, sebab saya niat nak shoot dan saya niat nak solat. Maka bapak dia berlari pada saya datang. Dia berlari dan dia bercakap dengan jurubahasa kawan saya, sebaik-baik solat di dalam Masjid Burak adalah menghapuskan dendam. Tu saya masuk lah. Nanti masuk, nanti kita pun angkat niat takbir sunat, lepas tu habis kita solat lah. Nak menangis lah, supaya kita kata, kalau lah mati dengan dendam ni tuan-tuan, zulman. Musuh yang macam mana tuan-tuan tak suka, kita ni orang yang lemah tuan-tuan. Tambah aku ni panah baram lah tu. Jadi, tapi betul tuan-tuan, lepas keluar tu, orang yang paling saya marah tu, saya terasa kalau waktu tu, kalau line saya tak detect, saya nak call Malaysia je. Nak cakap dia, aku minta maaf lah. Walaupun orang tu salah dengan saya. Tapi sampai satu level tu, dan balik Malaysia, saya berdamai dengan orang tu. Saya call dia. Saya call dia dan dia terkejut. Kerana dalam perbalahan tu, dia yang bersalah. Tapi perbalahan tu panjang. Dan makan masa yang panjang. Lepas tu jumpa dia, jadi kawan baik. Jadi waktu saya cerita pada saya, itu kelebihan dia. Kalau saudara pergi bersolat di Masjid An-Nabi, di Masjid An-Nabi ni banyakkan orang masuk dan dia amalkan berzikir. Jadi saya tak ada nak berzikir lama sebab saya nak syuting. Dan semayang pun tak boleh lama. Kita pula tuan-tuan, bila masuk dalam Masjid An-Nabi ni, maksudnya kubah batu tu, dia ada masjid kecil yang dikatakan gua batu tergantung tu. Fitnah tu, tak ada, bukan batu gantung, dia gua je. Bila kita masuk dalam tu tuan-tuan, kita nak bersolat lama, kita rasa segan. Sebab ahli-ahli zikir berada dalam tu, orang-orang yang berzikir. Jadi kita rasa kita berdiri ganggu. Sebab mereka ni dah berzikir dah, mungkin makan hari dah. Mungkin makan jam dah. Jadi kita sentiasa nak mempercepatkan solat kita. Tetapi masuk dekat situ tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat rasalah bahawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Sebab tempat tu situ kebanyakan digunakan oleh mereka yang tahu tentang fadilat tempat tu. Kelebihan tempat tu adalah mengamalkan zikir. Itu saya cerita kat saudara, daripada pintu saudara tanya, saya cerita tentang kelebihan-kelebihan 6 masjid yang ada dalam tempat tu. Dan saya bagi tahu kata, perjalanan ke Masjid Al-Aqsa ni bukanlah perjalanan percutian. Saya masih menganggap dari segi tasawufnya, dia adalah perjalanan yang menyucikan diri. Macam mana? Sebab itulah disebut 3 tempat suci. Sebab kedudukan dia macam Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, kemudiannya Masjid Al-Aqsa. Sudah tentulah tempat tu ada kelebihan, tapi oleh kerana bila kita pergi, niat kita lebih kepada melawat, sebab kita kata nak ziarah kita. Kan orang Islam bila tempat tu dijajah, kita pula pergi dengan mentaliti Bok 25 kata ini adalah pakej balik umrah, balik Mekah melancong. Maka kita pergi melancong, kita lupa bahawa sebenarnya kita sampai ke tempat suci, di mana 1000 pahala dibagi kepada Mekah, kepada berada di Baitullah,
1000 pahala diberi kepada Masjid Nabawi, 500 pahala diberi pada Masjid Al-Aqsa, solatnya. Jadi bila kita pergi, kita akan terperangkap oleh satu permainan yang seolah kita datang melancong. Jadi fokus kita banyak nak ambil gambar, banyak nak tengok bangunan lama, nak cari sejarah dia. Hingga akhirnya perjalanan tu kita dapat syariatnya, tapi kita lupa tasawuf dia. Tapi saya bagi tahu kata itu adalah tempat perjalanan tasawuf yang sangat tinggi. Terutama bagi orang yang nak mencari, orang yang fahamlah tentang kesucian, kita katakan Allah nak sebut. Okey? Kita nak play ke? Dah, kita dah masuk ke dalam ruang kosong nampak. Okey. Ada apa video tu apa? Video di kawasan dalam masjid. Okey. Untuk tengok keindahan dalam kawasan masjid tu. So itulah tuan-tuan, saya share ada berapa orang sekarang 1100 orang saya share. Kalau ada soalan saya ambil lah tuan-tuan. Okey, kain. Sama juga tuan-tuan, bila saya masuk ke Hebron. Dari Jericho saya pergi ke Hebron. Kemudian tuan-tuan tahu tak dulu, zaman-zaman lampau apabila Rasulullah kata sebaik-baik tempat untuk kamu pergi selepas menunaikan haji adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi tiap-tiap tahun dulu orang-orang yang menunaikan haji di Mekah, orang-orang Arab kan lebih ramai di sebelah sini, di sebelah tanah Arab. Masjid Al-Aqsa kan dah hujung, di mana sempadan dia adalah hujung nak masuk Laut Mediterranean, nak pergi ke Turki, dia dah hujung. Jadi berarti rombongan akan bergerak daripada bumi Mekah nak menuju ke Masjid Al-Aqsa, mereka akan singgah di satu tempat. Oleh jadi singgah saja di satu tempat, maka tempat tu dia bina masjid tengah padang pasir tuan-tuan. Bila datang Salahuddin Al-Ayyubi menang perang tahun 1187, dia menakluk kembali Masjid Al-Aqsa setelah 88 tahun dipegang oleh orang Kristian. Kristian berjaya selepas saja Saidina Umar Al-Khattab menakluk Masjid Al-Aqsa. Pada tahun 1099 Islam kalah perang. Maka orang Kristian memasuk dan menguasai Masjid Al-Aqsa. Hinggalah daripada 1099 sampai 1087, 88 tahun, ada 9 perang. Dipanggil perang jihad, di mana macam-macam hinggalah sampai akhirnya Salahuddin ambil alih dan Salahuddin menang perang tu pada tahun 1187. Itu yang jadi sejarah tu bila Salahuddin menang perang. Salahuddin ni dia datang daripada Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah ni kerajaan dia berpusat di Mesir. Okey, selepas zaman dia tu kerajaan berpusat di Mesir. Bila dia takluk, dia nak kena balik lah ke kerajaan ni, sebab kena ingat tau, Salahuddin Al-Ayyubi ni orang ingat panglima perang. Bukan, dia sultan, dia raja. Salahuddin Al-Ayyubi selalu orang ingat panglima perang. Sebenarnya dia adalah sultan. Dia adalah sultan Empire Fatimiyah di Mesir. Jadi bila dia dah berjajah, dia lantik orang yang akan memerintah, maka dia balik. Tapi salah satu tempat selepas dia jajah Masjid Al-Aqsa tu, dia pergi ke Syekh Jarrah. Dan dia singgah dan bersolat di Syekh Jarrah. Sebab tu Syekh Jarrah tu jadi sensitif. 26 keluarga Palestin tak nak berundur kerana tempat tu ada kaitan sejarahnya dengan begitu luas dia takluk Empire Baitul Maqdis tu. Yang dia singgah adalah, antara yang dia singgah bersolat adalah Syekh Jarrah. Jadi itu orang pegang Syekh Jarrah ni bumi suci kerana di sini Salahuddin ada. Kerana menghormati Salahuddin, apa jadi pun perang lah macam Salahuddin pertahankan Syekh Jarrah tu. Jadi kena faham kenapa Syekh Jarrah menjadi sensitif daripada kampung-kampung lain yang Yahudi ambil. Beratus-ratus kampung yang Yahudi ambil selepas tahun 67. Itu saya cerita pada saudara. Saya ada jawab soalan tak? Tak ada soalan. Maksudnya saya jawab soalan tak, Noh? Tadi pasal kain tu. Kain tu, okey. Kemudian, daripada sampai di situ, Syekh Jarrah tu, bila Salahuddin menang perang, Salahuddin tengoklah masjid tu terbiar kan. Masjid tu kan, dulu bila orang nak pergi Mekah, dia naik unta. Bila malam, dia kena tunggu. Dulu orang tak berunta pada waktu malam. Waktu malam, dia orang berhenti dan tidur. Jadi semua jemaah yang nak pergi daripada Mekah ke Madinah, daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa selepas musim haji, akan singgah di satu perjalanan kerana mereka bertolak selepas subuh di Mekah. Sebelum malam dia kena tidur dekat kawasan tu di Hebron. Maka dibinalah makam. Maka kata si Salahuddin Al-Ayyubi, bawalah batu daripada Masjid Al-Aqsa ni, daripada tanah suci Al-Aqsa ni. Diambil dalam kawasan Haram Asy-Syarif, tanah suci. Bawa batu ni, seketul dan letakkan di masjid ni. Dijadikan batu untuk makam Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dibinanya makam. Makam tu tuan-tuan, dia ada kain. Dia ada kain. Sunyi, tak ada orang pergi. Pasal zaman tu dah tak ada orang buat haji, tak ada apa kan. Israel dah kuasai. Jadi makam tu terbiar. Daripada tahun 67, orang Islam dah tak boleh masuk. Sebab perang. Dan Yahudi dah kuasai tempat tu. Dah ada sempadan pun. Pagar masuk tembak. Beratus kilometer lah ni daripada pagar Allenby. Pagar Allenby tu. Nama Menteri Luar England pro-Israel yang membenarkan Israel mendapat menang perang tu, dia orang namakan Allenby Gate. Daripada Allenby tu beratus kilometer lah. Siapa-siapa pun tak boleh masuk. Jadi masjid jadi terbiar. Dan tinggallah seorang lelaki yang menjaga masjid tu. Saya ingat dia umur 40-an, hampir sebaya dengan saya. Dia tak boleh bercakap dalam bahasa Inggeris.
Bila sampai nak masuk, kita boleh solat je. Dia ada 2 pokok taman dan sebuah masjid yang telah diselimuti oleh debu. Kosong, sunyi, tak ada apa, dah jadi padang jarak, padang terkukur. Tapi itulah makam Musa alaihissalam. Makam. Maksudnya, makam ni tomb. Dibina untuk mengingati. Bukan di bawahnya tu ada jasad, tak. Makam. Okey? Nabi Musa alaihissalam. Daripada dulu, dia orang letakkan kain. Bila kain tu nak ditukar, dia orang tak pernah buang kain. Kalau makam lain kan, dia buang kain lama, dia letak kain baru. Dia buang kain lama, dia letak kain baru. Jadi adalah kain yang dah berusia beratus-ratus tahun. Saya tak mau kata dah beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun. Dia letak, berlapis-lapis. Saya ni pula, kerana saya dah pergi ke Baitul Laham dan lihat orang Palestin kelaparan. Kan orang Palestin dia duduk dekat kan tembok pemisah tu. Dia orang tak boleh keluar. Jadi Baitul Laham tak ada pekerjaan. Baitul Maqdis banyak pekerjaan. Pasal Baitul Maqdis ada ekonomi, ada pelancongan, orang Kristian datang. Pasal Baitul Laham ni tak ada ekonomi. Jadi bila saya masuk ke kampung, orang-orang Yahudi, orang-orang Palestin miskin ni yang duduk di tembok-tembok tu, duduk dalam keadaan lapar, menjual batu Firuz Palestin. Firuz kan yang paling, bukan Firuz Palestin ni sebenarnya sebab tak boleh diekspor. Kalau boleh diekspor semua orang pakai. Sebab tu kita duk kata Firuz Iran. Dia jual batu Firuz dan dia jual rotok, iaitu buah kurma muda. Jadi bila saya sampai hari kedua saya dah pergi Baitul Laham, saya ada dalam satu kepala saya orang Palestin ni semua miskin. Saya fikir kesian itulah. Malah saya pergi pada seorang ulama, bukan ulama lah, orang hebat Palestin, nama dia Syekh Yusuf. Bila saya melawat Syekh Yusuf ni saya melawat kerana saya tanyalah siapa orang alim kat sini yang saya boleh pergi untuk doakan saya. Sekurang-kurang dia boleh pegang kepala saya dan doakan saya. Jadi pemandu jalan kata kita pergi rumah Syekh Yusuf. Syekh Yusuf ni telah pun disenarai hitam. Orang tak boleh pergi rumah dia kerana pada masa muda dia, Syekh Yusuf adalah penentang Yahudi yang sangat kuat. Tapi pemandu pelancong saya ni, Nasir ni, dia okey. Sebab dia ni pula dipandang Yahudi sebagai Yahudi. Maksudnya, dia pandai bawa diri lah. Dia belajar di Universiti Yahudi. Dia mendapat lesen pelancongan. Dan pengajian dia pun dalam bidang pelancongan. Jadi Yahudi bagi dia lesen pelancongan. Dia antara ejen. Tak mudah untuk orang Palestin mendapat gelaran ejen pelancongan Israel. Jadi dia bawa saya masuk, sampailah ke rumah Syekh Yusuf. Syekh Yusuf ni ulama yang hebat dan berjuang. Tapi pada hari dia sakit, dia makan daun. Maksudnya saya sampai rumah dia, tuan-tuan. Tak ada nasi, dia orang tak makan nasi, tak ada tepung, tak ada roti. Jadi ada sejenis daun yang tumbuh tu, bini dia pergi kutip, bini dia giling dan suap Syekh Yusuf yang nazak ni. Masa saya sampai tu, Syekh Yusuf umur 70 tahun lebih dan dapat sakit jantung. Saya menangis, tuan-tuan, macam budak-budak. Sebab inilah ulama yang hebat, yang dulunya memimpin jihad orang Palestin untuk menentang kerajaan Israel. Masa mudanya sangat hebat. Dan dia mengidap sakit jantung. Bila saya sampai rumah dia, isteri dia beritahu dah 3-4 hari dah suap Syekh makan daun. Kampung dia duduk pun miskin. Di kampung saya masih ingat lagi nama kampung tu, Abu Daud. Saya pergi ke Abu Daud, miskin kampung tu. Seorang ulama yang sangat hebat, tuan-tuan. Tapi kan dia baring, sebab dia dah lumpuh. Dia baring. Wajah dia sebiji, tuan-tuan. Kalau dia mati memang senyum lah. Jadi saya pergi-pergi, saya heran kenapa isteri dia duduk cincang daun dan kemudian duduk giling daun. Bila Nasir masuk, dia dah tahu muka pemandu pelancong saya tu dah berubah. Dah berubah, tuan-tuan, dengan berfikir, dengan mengatakan, Ya Allah, dia pun tak boleh melawat selalu sebab Nasir ni tinggal di Baitul Maqdis. Dia tak boleh masuk Bethlehem. Kecuali ada saya pelancong, polis tu benarkanlah. Kalau ada pelancong, dia benarkan saya masuk. Kononnya saya nak melawat makam Nabi Isa. Dan kononnya saya nak melawat gereja tempat Isa dilahirkan. Tapi kami menyelewenglah masuk ke kampung walaupun visanya tak benar kan. Bila saya pergi, saya tak jadi dah nak suruh Syekh tu pegang kepala saya, tuan-tuan. Isteri dia kata dalam 4 hari dah, inilah daun yang kami makan. Maka saya sedekahlah sikit pada Syekh tu dan saya tak dapatlah tunaikan hajat nak letak kepala Syekh tu atas kepala saya untuk dia doakan saya. Dia nak doa macam mana, tuan-tuan? Dia hanya nak bercakap, tak boleh, hanya nampak sikit dia senyum je tengok kami datang sebab dia dah lumpuh akibat major stroke. Lepas tu, tuan-tuan, bila saya sampai ke makam tu, dalam kepala saya hari-hari mengingatkan kata, saya suka makan anggur, tuan-tuan. Saya ada foto saya kurang ajar, tapi saya tak pernah post salah. Menikmati anggur di depan Masjid Al-Aqsa. Sebab anggur di sana saya pergi tu musim anggur. Anggur berkualiti yang ditanam oleh Yahudi ni, tuan-tuan. Grade dia sangat tinggi. Tapi dijual oleh orang Palestin. Saya beli walaupun saya tahu itu anggur Yahudi. Tapi duduk dalam pasar Palestin. Saya beli. Bila kita nak sedekah ni, orang Palestin kebanyakannya tak suka terima sedekah. Jadi saya beli anggur tu. Saya adalah posing poyo lah makan anggur. Di belakang dia tu 40 tahun, naik poster 40 tahun Israel tu. Sejak tu, tuan-tuan, saya berhenti. Bila saya tengok je kemiskinan tu, saya rasa, Ya Allah, semalam berdosanya saya
menunjuk memakan anggur-anggur yang dijual dengan harga mahal. Kalau saudara kena ingat, negara pengeluar anggur yang terbaik di dunia adalah Israel. Kedua barulah Afrika. Pengeluar anggur yang terbaik di dunia adalah Israel, yang kedua barulah Afrika. Saudara kena ingat. Walaupun Afrika menjadi negara pengeluar liquor yang terbaik di dunia, tetapi Israel adalah negara pengeluar anggur untuk penghasilan liquor yang terbaik di dunia. Pemilihan arak yang terbaik di dunia. Jadi saya dah pergi. Sampai saat tu tuan-tuan, dekat mana-mana saya pergi pun, saya akan rasa bersalah kalau saya makan sedap, sebab saya kata seorang ulama yang pernah berjuang pun makan daun 4 hari dah, sebab bini dia kata tak ada duit, dan perkampungan dia pun dah terabai, dia nak minta tolong pun orang di sebelah Bethlehem tu, dia Abu Daud tu, perkampungan Abu Daud tu orang tak ada kerja. Maka saya pergilah ke makam ni, saya teringat satu orang ni duduk tengah padang pasir tuan-tuan. Kalau masuk ni tuan-tuan, saya ingat kalau jalan kaki keluar mati setengah jalan saya, dia masuk dalam kereta. Jadi ada satu orang muda, dia jaga. Saya sampai tuan-tuan, pertama kali saya melihat dia ni kan, saya kata, kita kan orang Melayu ni ada macam mistik lah. Saya anggap kata dia ni mesti hebat penjaga kubur. Saya budak waktu tu kan, tahun 2005, taklah budak 30-an. Saya lari dan peluk dia rapat-rapat. Sebab tak mudah nak berjumpa dengan orang yang mengabdi diri dia, menjaga kubur yang diamanahkan oleh Salahuddin Ayyubi di tengah-tengah padang pasir. Dalam situ ada 2 pokok tamar dan 1 telaga je. Maksudnya dia tak mati kalau tak ada orang hantar makan, sebab ada 2 pokok tamar yang berbuah sepanjang tahun, kata dia, dah ada telaga. Bila saya masuk tuan-tuan, yang pertama tu saya malas lah nak tunjuk duit tu, macam rasuah lah pula kan. Saya kata nak masuk, kami nak solat. Dia kata kena solat di ruang solat. Tapi saya nak tengok makam Nabi Musa. Dia kata ni tomb, ni bukan makam. Tomb maksudnya yang dibina sebagai makam untuk mengingati Nabi Daud. Sebab dalam Arab ni dia ada banyak makam Nabi Daud di tempat lain. Tapi Nabi Musa, dia kata makam yang dibina untuk mengingat Nabi Musa. Tak apalah, saya nak masuk. Bila saya sampai dekat pintu, saya suruh Nasir tanya. Nasir tu tak tanya, memang dia belum makan. Tu saya kata, Nasir, bagilah dia kunci kereta. Kita nak duduk lama kat sini. Nanti saya bagikan duit, dia pergi makan. Nasir tu cakap dalam bahasa Arab kan, dia kata, la, tak payahlah. Saya tarik dekat tepi, saya salam lah. Saya kata, saya yang nak makan. Saya kata, Nasir cakap dengan dia, kata saya nak ayam yang belah separuh dengan ayam sekor. Sebab di sana kan ayam tak ada belah 4 tuan-tuan. Sama ada setengah atau sekor. Itu dia punya KFC. Dia tak nama lah KFC, tapi ayam dia separuh sekor. Arab punya makan. Dia keluarlah pergi beli. Saya pun duduk ronda ambil gambar, sebab kawasan tu bergambar sangat cantik. Tak ada polis Israel, tak ada intelijen saya, sebab dia tengah-tengah padang pasir. Jadi tuan-tuan, masa saya nak balik tu tuan-tuan, kawan-kawan saya dah keluar. Saya pula lama tengok makam tu, sebab saya nak cari, sebenarnya saya nak tanya dia, tak boleh, Nasir ada dekat luar, tolong kawan-kawan saya ambil gambar. Saya nak tanya dia mana batu yang Salahuddin hantar tu. Pasal tomb tu besar, takkan seketul batu tu diangkat oleh kuda pada zaman tu. Dia datang dekat saya tuan-tuan, dia buka gunting. Dia tarik kain, dia ambil yang paling dalam sekali kain tu, dia gunting pada saya. Dia gunting, dia bagi. Kemudian saya tak tahu apa cerita, saya simpanlah kain tu dalam kocek. Saya tak percaya saya orang yang tidak percaya pada tawasul. Saya tak percaya pada benda-benda tangkal apa semua tuan-tuan. Tapi tiap-tiap kali tempat saya pergi, benda tu mesti saya dapat. Jadi dia bagilah dekat saya kain tu. Hijau 3 segi besar tu. Bila saya naik kereta, kawan-kawan saya dah tak ada. Nasir kata, betul Nasir kata, pasal orang tu kata dia bagikan saya kain tu kerana dia kata budak ni sangat baik. Dia bagi tahu kat Nasir lah, kalau boleh pastikan budak ni selamat keluar daripada tanah kita ni. Saya baliklah kain tu. Saya simpan kain tu macam biasa je, masuk dalam plastik, simpan dalam almari. Satu masa saya cerita pada seorang kawan saya yang percaya mistik-mistik ni, merayu-rayu lah sampai datang pada saya, peluk nak juga kain tu. Saya tak ambil je lah. Ambil tuan-tuan, dia orang potong 3 tuan-tuan. Berbun ambil kain tu potong 3, punya percaya kepada azimat kain yang pernah menjadi penutup. Jadi kain tu kalau kata si Nasir dah 100 tahun lebih lah. Sebab itu kain yang paling dalam, sebab dia ada 14 lapis. Kain setiap bila buruk dia orang ganti kain baru, kain tutup baru dengan tulisan-tulisan ayat suci Dia bagi kat saya, tapi tak kena ayat suci, adalah kain yang kosong. Itu aja saya share dengan saya, dah panjang dah, kita akan mula berniaga. Kita start pukul berapa ni? Oi, dah 2 jam dah kita bercerita ni. Okey. Berapa view kita ada ni? 1.1 tapi keluar bergila-gila tuan-tuan, ikut SOP.